Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Ilahi, hari ini kita dapat bersama-sama dalam perkongsian ilmu dalam bicara sihat. Seperti yang semua sedia maklum, hari ini merupakan hari eksplorasi bicara ilmu bersama pelanggan dan pembudayaan ilmu perpustakaan HCTM dan Praknikal 2020. Untuk itu hari ini kita dapat berkongsi maklumat berkaitan senaman kesihatan. Bersama-sama kita hari ini ialah Encik Muhammad Khairir Ismail selaku penolong pegawai belia dan sukan dari Jabatan Kesihatan Masyarakat Fakulti Perubatan UKM dalam berkongsi ilmu kesihatan yang bertajuk Senaman Santai Norma Baru. Sebelum itu, saya akan bacakan penafian bahawa maklumat yang disampaikan dalam program ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Sebelum kita mendengar lanjut dari penceramah, suka saya berkongsi pengalaman beliau ya. Di antaranya beliau banyak mengendalikan program senaman, promosi kesihatan, ceramah kecergasan, rundingan latihan dan pendidikan kesihatan. Selain itu juga dia mengendalikan program senaman setiap minggu untuk Persatuan Warga Emas Lulangan. Beliau juga terlibat sebagai jurulatih kecergasan bagi pasukan hoki Pahang pencapaian terbaik menduduki tempat kedua dalam kejohanan sukan Malaysia dan banyak lagi. Okey, beliau juga pemegang ijazah sarjana muda sains sukan dari UiTM. Okay, makluman kepada hadirin sekalian, di akhir sesi perkongsian ini nanti, jika ada soalan yang ingin diutarakan pada penceramah, amatlah dialukannya. Selain itu, Google Form juga akan dipaparkan bagi tujuan ISPEL. Soalan kuis juga akan diberikan kepada hadirin di ruangan komen di akhir perkongsian nanti ya. Kepada yang bertuah, hadiah menarik akan menanti anda. Jangan lupa bersiaran bersama kami sehingga akhir sesi ini nanti. Kita juga bersiaran secara langsung di dalam FB Live dari Perpustakaan Praknikal. Okey, untuk perkongsian hari ini kita ada dua segmen. Segmen pertama senaman di rumah dan untuk segmen kedua iaitu senaman di pejabat. Untuk perkongsian kedua-dua segmen ini nanti, sesi video dan praktikal akan dibuat oleh penceramah. Untuk itu, tanpa membuangkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Encik Muhammad Khairir Ismail dengan perkongsian beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Fendi selaku pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang berada di rumah ataupun di tempat kerja. Okey, firstly saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak perpustakaan Hospital Chancellor Tuanku Mukris kerana telah menjemput saya untuk mengendalikan sesi pada petang ini. Okey, sebelum kita beralih kepada topik yang kita akan kupas pada sebentar lagi, suka untuk saya ingatkan kepada semua penonton-penonton semua berkenaan tentang perjalanan program ataupun topik yang kita akan kupas ni lah. Okey, pertama sekali kita akan berbincang ataupun menerangkan secara teori tentang bagaimana kita boleh lakukan sesi senaman di rumah. Nombor dua, kita ada tayangan video dan nombor tiga, kita ada sesi praktikal. Bagi sesi praktikal, bagi mana-mana yang berkelapangan boleh sekali lah boleh buat dari rumah ataupun yang mana yang berada di pejabat tu mungkin boleh lihat dulu ataupun rakam nanti ataupun boleh tengok semula tayangan lah. Okey, seterusnya kalau boleh lah saya nak minta kerjasama semua yang berada di rumah ataupun di pejabat untuk bagi orang kata supaya sesi kita ni berjalan secara two-way komunikasi lah, supaya tuan-tuan dan puan-puan semua boleh bagi feedback juga dekat kita punya chatbox sebab saya boleh baca juga tu. Muhammad Tarmizi dia boleh, wow menarik dia kata. Jadi bila saya bagi jika ada apa-apa soalan boleh ajukan di dalam chatbox Okey, jadi kita akan saya akan berkongsi tentang teknik kata lakukan senaman di rumah. Okey, jadi slide dia kita akan tengok sebentar saja lagi. Okey, untuk topik yang akan saya kongsikan ni bertajuk circuit training latihan senaman circuit training. Di mana latihan senaman circuit training ni kita boleh lakukan di rumah. Jadi untuk detail dia kita akan ke slide yang seterusnya. Okey, sebelum kita mendalami dengan lebih dalam tentang bagaimana untuk melakukan senaman circuit training ni, suka sebenarnya untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan kat rumah tentang cadangan aktiviti senaman daripada World Health Organization Okey, sebenarnya WHO telah mencadangkan untuk kita
melakukan senaman selama 150 minit seminggu untuk intensiti sederhana. Bermaksud dalam masa seminggu tu, contohnya tuan-tuan dan puan-puan di rumah berkelapangan selama 3 hari kan. Contohnya hari Isnin, hari Rabu dan hari Ahad je berkelapangan untuk buat senaman. Jadi kena divide dengan 3. Maksud untuk satu sesi senaman tu selama 50 minit perlu lakukan. Okey. So kena pastikan dalam masa seminggu kita boleh melakukan aktiviti senaman selama 150 minit. Dan World Health Organization juga mencadangkan dalam satu minggu tu sekurang-kurangnya 2 kali kita kena buat senaman bebanan. Okey, senaman bebanan ni bermaksud senaman yang memberikan tekanan kepada otot kita lah. Okey, jadi antara senaman yang saya akan ajarkan sebentar lagi ataupun kongsikan sebentar lagi adalah yang bertepatan dengan apa yang dicadangkan oleh World Health Organization. Jika terlalu pantas ke boleh note juga. Okey, pertama sekali definisi circuit training Okey, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh faham kita akan pergi secara perlahan-lahan. Okey. So definisi circuit training ni adalah program senaman yang mempunyai beberapa jenis senaman yang dilakukan dalam satu kitaran pada kadar rehat yang sedikit. Boleh dapat tak? Agak-agak. Boleh dapat idea dia tu macam mana? Kalau boleh dapat, boleh bagi thumbs up tak dekat chat box tu? Okey, kalau tak dapat tak apa, kita ada ilustrasi yang akan menjelaskan sebentar lagi. Saya ulang balik. Definisi circuit training ni adalah satu program senaman yang mempunyai beberapa jenis senaman yang dilakukan dalam satu kitaran pada kadar rehat yang sedikit. Okey. Jadi kita akan pergi ke slide yang seterusnya untuk tingkatkan lagi pemahaman kita tentang circuit training. Okey. So maksud saya tadi adalah contoh kat sini kita ada 4 jenis senaman. Okey, kita kena completekan 4 jenis senaman tu baru bersamaan dengan satu set. Barulah siap satu circuit training kita Okey, contoh kat situ senaman yang pertama adalah abdominal crunch. Okey, kita akan buat selama 30 saat contohnya kan. Dan kita akan rehat selama 30 saat. Baru kita akan pergi ke exercise yang kedua. Selama 30 saat, selepas selesai 30 saat kita akan rehat selama 30 saat balik. Kita akan complete exercise ketiga. Kita akan buat selama 30 saat dan rehat selama 30 saat dan kita akan completekan exercise keempat selama 30 saat and then barulah complete satu kitaran senaman tadi yang bersamaan dengan satu set senaman circuit training. Okey. Saya tengok banyak yang bagi thumbs up tu. Alhamdulillah nampaknya faham Okey, bagus. So itu adalah gambaran yang pertama. Terima kasih sebab bagi feedback. Okey. Itu adalah gambaran pertama bagaimana kita nak lakukan senaman circuit training. Okey. Tetapi sebenarnya circuit training ni dia ada orang kata bukanlah peraturan tetapi dia ada ramuan dia sendiri. Macam mana kita nak pastikan sesi senaman circuit training kita dekat rumah tu berkesan dan memberi orang kata hasil yang berkualiti kepada sesi senaman kita tu. Jadi untuk tahu dengan lebih lanjut kita akan ke slide yang seterusnya. Okey. Macam mana kita nak lakukan senaman circuit training dengan orang kata kadar kualiti yang baik? Pertama sekalinya adalah kita kena pastikan dalam satu rutin senaman tu perlulah ada sekurang-kurangnya 6 jenis senaman sehingga 10 jenis senaman. Maksudnya macam tadi contoh tadi kita nampak 4 sahaja kan? Sekurang-kurangnya perlu ada 6 jenis senaman yang berbeza dalam satu kitaran senaman. Okey. So yang kedua adalah 1 hingga 3 set. Bila kita complete 6 jenis senaman tadi bersama dengan satu set. Okey. So kita perlu buat 1 hingga 3 set ikut kemampuan. Jika baru nak mula lakukan senaman boleh lakukan dengan buat satu set dahulu. Jika sudah rasa senaman tu agak mudah, boleh tingkatkan kepada 2 hingga 3 set. Seterusnya adalah rasio rehat antara senaman. Seperti yang saya terangkan tadi, apabila kita bersenam tadi 30 saat, kita rehat 30 saat. Itu adalah rasio 1-1. Okey, rasio 1-1. Kalau nak buat 10 saat bersenam, 10 saat rehat pun boleh. 20 saat bersenam, 20 saat rehat pun boleh. Okey, kalau nak buat 30 saat bersenam, 30 saat rehat pun boleh. Tapi kita kena completekan 6 jenis senaman yang berbeza tadilah. Okey, jika kita rasa rasio 1, nisbah 1 tu adalah mudah, kita boleh tingkatkan sebab kebiasaannya tubuh badan kita akan memberi respon. Selepas 2 minggu senaman pun kita dah akan ada perubahan dari segi tahap kecergasan kita lah. Jadi kalau kita nak tingkatkan lagi kesusahan senaman tu, kita boleh lakukan dengan rasio 2-1.
Maksud ratio 2:1 ni adalah contoh sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan di sana bersenam selama 30 saat untuk satu jenis senaman berbeza dan perlu rehat selama 15 saat saja. Maksudnya 50% tu kurang. Masa rehat tu kurang. Kalau nak bersenam selama 60 saat, rehat cuma 30 saat sahaja. Jadi intensiti senaman tu akan berbeza. Dia akan jadi lebih susah berbanding dengan nisbah 1:1. Okey. So far clear tak untuk macam mana kita nak aplikasikan teknik circuit training dekat rumah ni? Kalau clear boleh tak bagi thumbs up dekat, saya nak tengok feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau ada soalan pun boleh ajukan balik dalam chat box tu saya boleh nampak dia. Cik Sazman ada komen, Nashrah, Fauzanita, Junaidi boleh komen kat situ. And then last kali adalah apabila kita complete 6 jenis senaman dalam satu kitaran circuit training bersamaan dengan satu set. Okey. Untuk kita beralih daripada set 1 ke set yang kedua, kita perlu rehat 2 hingga 3 minit. Okey, sama juga antara set yang kedua hingga yang ketiga, kita perlu rehat 2 hingga 3 minit. Tujuan rehat tu adalah untuk memastikan tubuh badan kita mempunyai masa yang mencukupi untuk restore balik energi dalam tubuh badan kita supaya untuk sesi kedua dan yang seterusnya kita boleh lakukan dalam keadaan yang orang kata cergas dan bersedia lah. Maksudnya macam tu. Dan apa yang bestnya tentang circuit training ni adalah peralatan yang diperlukan ni cuma tika senaman sahaja. Maksudnya sangat-sangat mudah kita nak lakukan senaman ni lah. Alright, jom kita ke slide yang seterusnya untuk tahu dengan lebih lanjut. Okay, so untuk kebaikan senaman circuit training ni, pertama sekali kebaikan dia adalah dia dapat meningkatkan dua komponen penting dalam tubuh badan kita, iaitu kekuatan otot dan daya tahan jantung. Yang seterusnya, ia dapat juga meningkatkan jisim otot tubuh badan kita sebab otot ni penting sebab bila kita meningkat usia, kebarangkalian untuk jisim otot kita menyusut adalah tinggi. Jadi dengan melakukan aktiviti senaman seperti ini dapat meningkatkan jisim otot tubuh badan kita, di mana jisim otot ni memainkan peranan sangat penting dalam aktiviti harian kita. Seterusnya, dengan melakukan aktiviti circuit training ini juga sangat fleksibel dan in term of masa dan tempat. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan pada bila-bila masa dan tempat juga sangat-sangat orang kata di mana-mana pun boleh. Di rumah boleh, di taman pun boleh, tak ada masalah. Jadi orang kata ini adalah salah satu wadah yang orang kata wadah ataupun jalan yang membolehkan tuan-tuan bersenam walaupun berada di rumah. Okey. So far boleh saya tahu tak ada apa-apa soalan tak yang kita boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh kongsikan supaya saya boleh jawab ke berkenaan senaman circuit training? Ada yang tanya tak? Okey, kalau tak ada, tak apa. Kalau ada yang nak tanya boleh teruskan bertanya di chat box. Okey, sambil-sambil tu kita nak tingkatkan pemahaman kita lagi tentang senaman circuit training ni dengan melalui melihat tayangan video. Okey, so kita boleh tengok tayangan video. Video tu. Okey.
Okey, selesai sudah tayangan video pertama. Saya harap tayangan video tersebut dapat memberi idea kepada tuan-tuan dan puan-puan kat rumah bagaimana cara nak lakukan senaman circuit training. Tapi tak apa, kita akan tunjukkan secara praktikal sebab tayangan video tadi agak sedikit laju kan. Jadi kita mungkin tak dapat idea macam mana cara nak buat exercise tu. Tapi before that, saya nak serahkan dulu kepada Encik Andy untuk mungkin ada pesanan daripada penaja sikit kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, terima kasih Cik Adil atas perkongsian tadi. Saya baru tahu banyak juga senaman-senaman, beberapa jenis senaman yang telah diperkongsikan tadi ya. Ya Allah, okey. Selesai kita sudah dengan segmen yang pertama. Jika ada soalan-soalan yang ingin diberikan, mohon diutarakan di akhir perkongsian nanti. Suka saya maklumkan semula di sini kami akan paparkan Google Form bagi tujuan e-spell, juga soalan kuis di akhir sesi ini nanti kerana banyak hadiah menarik menanti anda. Pastikan anda semua bersama kami di akhir siaran ini nanti. Okey, seterusnya untuk tidak membuang masa lagi, saya rasa Cik Haidi dah bersedia. Seterusnya kita teruskan dengan praktikal dari penceramah. Dipersilakan Cik Hadir. Okey, alright. Kita lakukan sesi praktikal. Di sini saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan 6 jenis senaman yang kita boleh lakukan untuk sesi senaman circuit training tadi Okey. Okey, senaman yang pertama. Jadi konsepnya kita dah tahu tadi, cuma saya akan terangkan balik macam mana macam mana kita nak gunakan senaman ni dalam circuit training. Okey. So senaman pertama yang saya akan kongsikan, mungkin kalau yang mana dekat rumah boleh cuba terus boleh cuba terus buat buat. Kalau yang ke office tu mungkin kan kawan-kawan tanya pula kan buat apa. Alright. So senaman yang pertama adalah butt kick Okey. Pastikan untuk senaman butt kick ni kita akan rasa dekat bahagian otot hamstring kita Okey. Dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama yang lebih mudah, kaedah kedua sedikit susah. Tuan-tuan boleh cuba balik yang mana sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan dekat rumah. Okey. Yang pertama saya ajar untuk exercise butt kick adalah pertama sekali sama ada boleh letakkan tangan di sisi pinggang ataupun tangan di sisi badan kita saja. Yang pertama lebih mudah simple saja, cuma angkatkan kita punya kaki supaya tumit kita boleh kena dengan pinggul. 1 2 3 4, boleh cuba terus Yang kat rumah tu boleh cuba simple saja, tapi kalau dah buat dalam circuit training nanti mesti rasa susah. Okey. Yang kedua adalah lebih sedikit advance kita boleh buat dia dalam keadaan lebih laju adalah yes. Okey. Pastikan tumit kita kena dengan pinggul kita, baru kita dapat orang kata kualiti dalam senaman tersebut lah. Okey, itu adalah exercise yang pertama. Boleh tak yang ada dekat rumah tu boleh tak tulis dekat chatboard tu exercise pertama apa nama dia tadi? Butt kick Kalau boleh minta kerjasama boleh respon Okey, so nanti mungkin ada kawan-kawan yang datang boleh baca balik. Exercise yang pertama tadi adalah butt kick. Exercise yang kedua adalah high knee. Okey. Okey, cara kita nak buat high knee adalah okey, berdiri. Okey, bukakan kaki sama paras dengan lebar bahu supaya badan kita stabil. Okey, letakkan tangan kita di sama paras dengan pusat kita. Okey, and then kita akan angkatkan kaki kita ke atas supaya kita boleh touch tangan kita tadi. Yes. Okey, boleh cuba tak? Yes, sangat mudah. Okey, tapi jangan kita yang tampar paha kita ke bawah tau. Itu dah kira menipu dah tu. Okey, kaki yang kena angkat ke atas. Yes, okey, bagus. Okey, itu step yang pertama. Jika rasa senaman tadi agak mudah, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh cuba step yang kedua, iaitu seperti ini Posture yang sama, cuma lajukan lagi tempo pergerakan kita. Okey. Ada yang dah berpeluh ke kat rumah? Okey. Dekat sini dah berpeluh ada juga yang buat Okey, bagus. Itu exercise yang kedua. Nama exercise yang kedua adalah high knee, okey. Exercise yang ketiga adalah squat. Saya rasa ni exercise yang agak popular dekat luar sana Ramai yang tahu. Okey, cara nak buat squat yang betul pertama sekali buka kaki luar sama paras bahu. Pastikan badan kita tegak jangan pandang ke bawah. Facing kepala ke hadapan. Okey. Kalau nak stabilkan badan boleh luruskan tangan di hadapan. Okey. Turun ke bawah sehingga lutut kita membengkok 90 darjah, badan ditegakkan dan naik balik ke atas. Alright. Turun bawah lagi. Perlahan-lahan dan naik semula ke atas. Seterusnya, lagi sekali.
Tahan lama sikit. Bergetar kan? Okey, naik semula ke atas. Okey. Itu adalah exercise yang ketiga. Nama exercise yang ketiga apa? Saya nak tengok sikit. You all semua tulis tak? Okey, squat. Bagus. Terima kasih. Alright. Exercise yang keempat. Nama exercise yang keempat adalah front lunges. Cara nak buat front lunges ni adalah, okey, saya akan tunjukkan dari sudut tepi. Buka kaki sama luas paras bahu, sama juga badan kita facing ke hadapan. Okey, kita akan mulakan dengan kaki kanan. Okey, kaki kanan ke hadapan seluas yang boleh. Okey. Pastikan badan kita tegak, jangan pandang kaki macam ni. Tegakkan badan. Okey. Kaki belakang dengan belah kiri ni akan diturunkan ke bawah hingga turun ke lantai dan naik semula ke atas. Dua lahan-lahan. Rasa tak? Boleh rasa tak? Yes, turun lagi. Bagus. Lagi sekali. Okey. So untuk exercise ni memang kita akan rasa dekat bahagian paha kita dengan hamstring kita lah. Okey. So itu adalah exercise yang keempat, front lunges. Okey. Okey, exercise yang kelima agak senang, heel raise. Cara nak buat heel raise adalah sama juga, buka kaki luas sama paras bahu supaya kita stabil. Tangan boleh letak dekat sisi, kat pinggang pun boleh, tak ada masalah. Okey, tenjekkan setinggi yang boleh kaki anda. And then turunkan ke bawah. Yang pakai heel kalau kat rumah tu jangan kena pakai kasut. Okey. Okey, tolakkan ke atas lagi. Tahan sekejap dan turun ke bawah. And last kali, tolak lagi atas. And then turun ke bawah. Itu adalah nama senaman ni adalah heel raise. Okey. So senaman ni akan bagi tekanan kepada otot calf kita lah. And then yang terakhir adalah senaman sumo squat. Okey. Senaman ni hampir sama dengan senaman squat tadi, tapi dia berbeza sedikit. So macam mana sumo squat dilakukan adalah, okey, firstly kita kena buka kaki kita luas sikit daripada yang awal tadi. Okey, dah buka kaki luas, badan diluruskan, muka facing ke hadapan. Okey, tangan boleh letak ke hadapan supaya kita stable. Kaki dah buka luas. And then kita akan turun perlahan ke bawah 90 darjah. Dan naik semula ke atas. Yes, okey, turun lagi perlahan. Naik semula ke atas. Okey, last one. Turun lagi satu kali lagi. Pause sekejap. 1, 2, 3. Okey. Okey, yang itu adalah 6 jenis senaman yang saya kongsikan tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan di rumah. Okey. Macam saya terangkan balik tadi, kita ada 6 jenis senaman kalau kita buat dekat dalam circuit training. Contoh senaman pertama adalah butt kick, buat selama 30 saat. Rehat 30 saat. And then beralih ke senaman kedua, high knee. Kita akan buat selama 30 saat, after that rehat 30 saat. Begitu juga untuk senaman-senaman yang seterusnya. Saya harap penerangan saya dapat membantu menjelaskan tentang bagaimana kita nak lakukan senaman circuit training di rumah. So jika ada soalan, teruskan ajukan di dalam chat box. And then insyaAllah nanti kita akan jawab satu persatu. Seterusnya saya serahkan kembali kepada Encik Tin. Okey, terima kasih Encik Hadir atas perkongsian sesi praktikal untuk sesi yang pertama tadi. Saya pun rasa nak ikut tadi, tapi rasa nampak macam peluh-peluh tak jadi lah. Okey, seterusnya untuk segmen yang kedua, bagi regangan senaman di pejabat untuk segmen ini, sesi tayangan video juga praktikal akan dibuat oleh penceramah. Untuk itu saya tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Encik Hadir dengan perkongsian selanjutnya. Persilakan. Belum kita bagi teori dulu. Okay. Alright. So topik yang pertama dah selesai. Kita dah kongsikan bagaimana cara nak buat senaman circuit training di rumah. So bila kita dah aktif dekat rumah, bagaimana pula kita boleh aktif di pejabat Okay. So kita boleh kongsikan sekejap lagi tentang bagaimana ataupun teknik untuk kita buat regangan di pejabat. Sebelum tu saya tertarik dengan satu soalan daripada rakan kita yang ajukan soalan di chat box ni. Sebelum memulakan senaman circuit training, perlu warm up dulu ke dia kata? Dan kalau perlu warm up, apakah jenis warm up yang disarankan? Okey, yang lain pun boleh baca tak ada masalah. Okey, sebenarnya untuk apa-apa jenis senaman yang kita nak lakukan, kita memang perlu lakukan sesi warm up. Sebab tujuan warm up ni adalah untuk kita memastikan otot-otot tubuh badan kita bersedia untuk kita lakukan aktiviti yang lebih intens. Okey.
Sebenarnya untuk teknik warm up pun ada banyak pilihan sebenarnya. Tapi kalau yang saya boleh cadangkan adalah kita buat general warm up seperti kita panaskan badan kita dengan buat aktiviti yang mudah seperti static jogging. Okay, and then kita boleh juga lakukan beberapa aktiviti ringan sebelum bersenam lah. So bila kita dah panaskan badan kita dulu, and then kita boleh lakukan sedikit aktiviti regangan dan kita boleh lakukan aktiviti circuit training tadi lah. Okay, terima kasih untuk soalan Cik Fuad. Alright, so seterusnya kita akan beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu teknik regangan di pejabat. Okey, kita akan teruskan ke slide yang seterusnya. Okey, so untuk regangan di pejabat ni, pertama sekali suka untuk saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai pengenalan aktiviti regangan di pejabat. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, otot kita ni boleh menjadi tegang dan letih daripada aktiviti senaman yang kita lakukan ataupun rutin kerja harian. Okey. Rutin kerja harian ni saya boleh bagi contoh sebagai contoh kita di Hospital Chancellor Tuanku Mukris kita ada kaki tangan yang bekerja di bahagian meja hadapan front desk Actually untuk mereka banyak duduk di dalam postur yang sama dalam tempoh masa yang panjang. Jadi sebenarnya ini juga boleh memberi tekanan kepada otot-otot tubuh badan dia. Jadi mungkin antara kaedah yang sebelum ni diguna pakai untuk melegakan kesakitan, mungkin ada sesetengah menyapu minyak panas dan sebagainya kan. Jadi mungkin boleh gantikan ataupun jadikan regangan ni sebagai wadah alternatif yang berkesan juga untuk tangani masalah sakit otot. So aktiviti regangan ni boleh memberi rasa selesa dan melegakan kesakitan otot. Okey. Aktiviti regangan ni juga sebenarnya tak dapat dipisahkan daripada fleksibiliti tubuh. Maksud fleksibiliti tubuh ni adalah merupakan kadar pergerakan yang boleh dilakukan oleh sendi dan otot kita lah. Okey. So kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey. Okey, untuk aktiviti regangan di pejabat sebenarnya mungkin semua biasa buat aktiviti regangan. Tapi sebenarnya untuk makluman dan tuan-tuan dan puan-puan, pada saya sebenarnya regangan ni ada ramuan special lah yang kita kena tahu supaya aktiviti regangan kita tu jadi lebih efektif dan berkesan. So ini ramuan-ramuan yang saya akan kongsikan lah. Okay, so pertama sekali cadangan daripada American College of Sport Medicine mencadangkan untuk setiap aktiviti regangan kita perlulah lakukan selama 60 saat bagi setiap bahagian otot. Saya bagi contoh 60 saat, contohnya kita nak regangkan otot bahagian tangan, kita perlu fokuskan selama 60 saat dekat bahagian otot tersebut. Okey, untuk regangan bahagian tangan tersebut selama 60 saat tu sama ada kita boleh buat secara berterusan ataupun kita pecahkan kepada 20 saat, 20 saat, 20 saat ataupun 30 saat, 30 saat. Tetapi perlulah dilakukan totalnya jumlah dia adalah 60 saat dekat bahagian otot yang sama. Okey. So far clear tak? Kalau clear boleh tak bagi thumbs up sikit, saya nak tengok feedback daripada peserta-peserta. Okey, boleh tak bagi thumbs up sikit? Alright, good. Okey, so tips yang kedua. Semasa melakukan aktiviti regangan, kita perlulah lakukan aktiviti tersebut dalam keadaan yang perlahan dan terkawal. Sebagai contoh boleh tengok juga saya kat situ kan. Pergerakan saya untuk saya regangkan otot tangan saya ni, saya lakukan secara perlahan dan terkawal. Bukanlah laju-laju macam ni. Something macam tu. So kita gerakkan perlahan dan tolakkan perlahan dan terkawal. Okey, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, saya rasa tips yang ketiga ni sangat-sangat penting. Ini yang mungkin membezakan di antara regangan yang efektif dan tidak berkesan. Kita perlulah lakukan aktiviti regangan sehingga ada rasa sedikit tidak selesa tetapi bukan sakit. Maksud saya tu macam mana Kadang-kadang orang lakukan aktiviti regangan sekadar tolak saja. Tapi sebenarnya tips yang betul adalah pastikan kita tolak sehingga sedikit rasa tidak selesa. Tolak lagi. Tetapi jangan sampai rasa sakit. Itu yang akan membezakan aktiviti regangan kita adalah berkesan. And then tips yang terakhir adalah kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, ketika kita lakukan aktiviti regangan ni, kebanyakan daripada kita cuba menahan nafas. Betul ke? Betul ke?
Sewaktu kita stretching ni, kadang-kadang kita tak perasan tau, sebenarnya kita tengah tahan nafas. Tapi sebenarnya teknik yang betul adalah ketika kita lakukan aktiviti regangan, perlulah dilakukan sambil bernafas seperti biasa supaya kita dapat supply oksigen, darah yang mempunyai oksigen ke bahagian otot-otot yang tegang tersebut. Jadi bila kita dapat lakukan aktiviti regangan dengan mengikut tips-tips yang dicadangkan ni, saya yakin akan memberi rasa selesa dan segar selepas tuan-tuan dan puan-puan apply ataupun menggunakan teknik ini. Okey. Jadi persoalannya adalah bagaimana nak lakukan regangan dekat pejabat? Sebenarnya ada cara dia. Saya akan kongsikan sebentar lagi ya. Tapi kita akan beralih ke slide yang seterusnya dahulu. Okey, so peralatan yang diperlukan untuk kita lakukan regangan di pejabat. Pertama kita perlukan kerusi. Nombor dua kita cuma perlukan meja di pejabat. Okey, meja di pejabat ni tujuannya adalah supaya memastikan ketika kita lakukan regangan nanti tu kita punya kerusi tak bergerak. Kita kena alas kerusi kita dekat belakang meja tersebut. Seterusnya, kebaikan aktiviti regangan di pejabat. Pertama, dia akan beri rasa selesa di bahagian otot kita yang sakit. Kedua, dia akan menurunkan rasa ketegangan otot. Dan ketiga, dia akan meningkatkan fleksibiliti tubuh badan. Dan info yang saya boleh kongsikan sebagai tambahan juga, sebenarnya aktiviti regangan ni juga akan memberikan rasa tenang dan selesa kepada kita. Okey, so kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, topik 2, topik teknik regangan di pejabat sudah selesai. Jadi kita akan tengok dulu tayangan video untuk memberi idea bagaimana cara nak buat regangan di pejabat sebelum kita beralih kepada aktiviti praktikal.
Okey, itu tadi video yang telah disediakan untuk segmen yang kedua iaitu keregangan di pejabat. Suka saya maklumkan di sini kami akan memaparkan Google Form bagi tujuan ISPEL, juga soalan kuis di akhir sesi ini nanti. Kerana banyak hadiah menarik nanti anda semua, pastikan hadirin semua terus bersama kami sehingga akhir. Seterusnya kita teruskan dengan sesi praktikal dari penceramah iaitu untuk sesi yang kedua. Dengan itu dipersilakan Encik Haidir. Okey, terima kasih Encik Fendi. Okey, so untuk sesi praktikal regangan di pejabat, boleh tak saya nak dapatkan kerjasama daripada semua penonton-penonton dekat rumah ataupun dekat pejabat, boleh tak kita buat bersama-sama? Kalau boleh, boleh tak bagi komen sikit, thumbs up, dah ready ke belum? Saya nak tahu juga semua dah ready ke belum kan? Boleh tak komen sikit? Sebab yang ni kita boleh buat sama-sama. Sebab actually dia just aktiviti yang lebih ringan lah. Okey, so kita dah tahu secara teori, kita dah nampak dah macam mana cara untuk kita lakukan secara praktikal melalui video. So sekarang ni kita akan buat secara praktikal. Okey. Alright. Okey. Banyak juga yang dah komen tu kan. Okey. Nampak gaya semua dah ready. Kita akan mulakan sebentar saja lagi. Okey. Alright. So saya remind untuk aktiviti regangan kita lakukan selama 60 saat untuk satu bahagian otot. Kedua, kita kena stretching ataupun kita buat aktiviti regangan sehingga rasa mild discomfort. Sedikit rasa tidak selesa dan bukan sakit. Dan ketiga, tips yang penting adalah perlu kekalkan bernafas seperti biasa ketika kita lakukan aktiviti regangan. Okey, so kita akan mulakan dengan aktiviti regangan yang pertama. Untuk pesanan juga untuk demonstrasi ni saya cuma buat selama 10 saat. Supposed to be kena pastikan 60 saat saya untuk satu jenis regangan. Okey, untuk regangan yang pertama adalah regangan pusingan leher ke kiri dan ke kanan. Okey, so untuk leher kanan sahaja dahulu kita akan buat selama 10 saat. Supposed to be kita buat 30 ataupun 60 saat. Okey, tekniknya adalah pastikan badan kita tegak, selesa dekat kerusi yang kita duduk. Right? Okey, dan kita tolehkan leher kita ke kanan sehingga rasa sedikit tidak selesa. Okey, tolakkan perlahan. Pastikan badan kita tegak forward ke depan, leher sahaja ditolehkan ke kanan. And then kita akan rasa stretch ataupun regang di bahagian leher kita tepi sini. Kita tahan sehingga 30 saat. Okey, alright. Kita akan tahan sehingga 30 saat and then kita akan buat seterusnya 30 saat lagi untuk memastikan ianya dapat dilakukan selama 60 saat. Itu adalah teknik regangan pertama. Jika kita dah buat yang belah kiri ataupun belah kanan, kita perlu juga buat belah kiri. Kalau belah kiri, sama juga teknik dan posture dia. Tolaklah saja leher ke belah kiri dan tahan sehingga 30 saat. Okey, itu adalah teknik regangan pertama. Pusingan leher kiri dan kanan. Yang kedua adalah kita akan buat pusingan bahu. So, kita akan duduk dekat kerusi kita di office. Tangan luruskan ke bawah sahaja. Okey. Pastikan kita buat rotation 360 darjah untuk bahagian bahu kita. Okey. So caranya adalah sangat simple. Pastikan kita betul-betul buat bentuk bulatan. Okey, pusingkan. 1, 2, perlahan-lahan 3, 4. Itu adalah contoh praktikalnya lah. Kita perlu lakukan selama 60 saat. Jika kita nak buat 30 saat arah jam, 30 saat lagi arah lawan jam pun tak ada masalah. Yang paling penting adalah selama 60 saat untuk satu regangan. Yang seterusnya adalah regangan pusingan pinggang. Okey, so caranya adalah pertama sekali pastikan lutut kita ditengkukkan 90 darjah. Jangan ke depan sangat dan jangan terlalu rapat dengan kerusi. 90 darjah tu kita boleh tengok macam ni. Okey. Okey, semua di 90 darjah. Okey. Alright, so macam mana kita nak stretch untuk bahagian pinggang adalah kita akan tolehkan badan kita ke sisi belah kanan dahulu selama 60 saat. So kita akan pegang sisi kerusi kita, armrest kita ni dan tarikkan sehingga kita rasa pinggang kita stretch. Okey, kaki maintain dalam posisi yang sama dan kita akan tahan selama 60 saat. Okey, kita akan tarik sehingga rasa mild discomfort. Dalam masa yang sama teruskan bernafas. Okey, selepas buat belah kanan, kita akan buat belah kiri semula. Sama juga teknik dia. Tahan sehingga 60 saat. Okey.
Itu adalah teknik regangan yang ketiga, regangan pusingan pinggang. Seterusnya, kita akan lakukan regangan otot pinggang dan kaki. So, macam mana cara nak lakukannya adalah teknik yang sama, kaki belular dipus hingga 90 darjah. Okey, kita akan ambil kaki belah kiri dahulu, letakkan di atas lutut belah kanan. Okey, dah. So untuk regangan ni kita akan rasa dekat bahagian kaki dan pinggang kita, dan kita akan turunkan badan kita perlahan-lahan ke bawah. Bila sudah sampai ke bawah, kita akan kira sehingga 60 saat. Ada yang boleh sampai tak? Dada sampai ke kaki. Boleh? Kalau yang tak boleh sampai tu maksudnya mungkin flexibility dia agak kurang bagus, tapi boleh diimprovekan dengan lakukan aktiviti regangan seperti ini. Okey. Seterusnya macam biasa juga, jika kita dah buat belah kiri, kita akan buat juga belah kaki yang belah kanan. Teknik yang sama. Okey, turun dan tahan sehingga 60 saat. Okey, itu adalah teknik regangan yang keempat. Okey, untuk teknik regangan yang kelima adalah caranya seperti ini ya. Nama regangannya adalah regangan hamstring secara duduk. So caranya adalah kita akan duduk sedikit ke depan daripada kerusi kita. Pastikan kerusi ni di belakang perlu ada meja supaya kerusi kita stabil. Okey, kaki yang belah kiri kita pastikan bengkok 90 darjah. Dan kaki belah kanan kita akan luruskan ke hadapan. Okey, so kaki dah lurus seperti huruf L. Pastikan lutut kita tak bengkok macam ni, pastikan lutut kita pun juga lurus. Okey, so sekarang ni perlahan-lahan sentuh guna jari kita ke tapak kaki kita di bawah. Dan kita akan tahan selama 60 saat. Ada yang sampai tak kat rumah? Ada yang tak sampai ke? Dia suka sikit tapi kita boleh lakukan secara berkala, flexibility tubuh kita akan semakin meningkat. Begitu juga belah kiri, kaki kanan kita bengkokkan sebanyak 90 darjah dan kita tukar belah kiri dan kita buat selama 60 saat. Alright, okey, itu adalah regangan yang kelima. Dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah regangan otot quadriceps. So cara kita nak lakukan sama ada kita boleh pegang kerusi ataupun boleh pegang meja. Cara kita nak lakukan adalah mesti kita pegang kerusi supaya tubuh badan kita stabil. Kita pegang dan kita bengkokkan kaki kita. Tangan dipegangkan dekat ankle. Okey, and then tarik kaki kita sehingga kena ke pinggul. So kita akan rasa stretch dekat bahagian paha depan kita ni. Okey, so kita akan tahan selama 90 darjah. Cuba buat tuan-tuan dan puan-puan kat rumah boleh cuba. Okey. Alright, okey. Kaki kiri dah selesai, kita akan mulakan pula dekat kaki yang belah kanan. Alright, kita akan buat selama 60 saat and then baru kita akan lepaskan. Alright. Jadi, itulah 6 jenis senaman yang saya rasa kita boleh lakukan di pejabat. Okey, yang boleh kita lakukan ataupun praktikal untuk kita lakukan di pejabat. Macam yang saya terangkan tadi daripada awal tadi, yang paling penting untuk aktiviti regangan, pastikan kita lakukan selama 60 saat. Nombor 2, pastikan kita regang sehingga sedikit rasa tidak selesa, mild discomfort dan bukan rasa sakit. Yang ketiga adalah pastikan kita bernafas ketika kita melakukan aktiviti regangan. Jadi saya harap apa yang saya kongsikan pada petang ni dapat dimanfaatkan kepada semua penonton-penonton di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat memberi kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semualah. Saya minta maaf jika ada sebarang kesilapan dan saya harap semua boleh cuba teknik ini di pejabat dan di rumah. Seterusnya saya serahkan kembali kepada Encik Fendi. Okey, terima kasih Cik Adil di atas perkongsian sesi praktikal tadi. Saya pun rasa saya nak test jugalah regangan yang tadi depan sampai terasa macam sakit sikit baru itu dah dinamakan senaman yang betul Okey, terima kasih Cik Adil. Okey, dengan berakhirnya kedua-dua segmen tadi maka selesailah perkongsian kita pada hari ini Jika ada persoalan yang ingin diajukan pada ceramah amatlah dialukan. Okey Cik Adil, dekat sini saya ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Cik Adil ada beberapa soalan Okey. Oh, ini daripada komen ada soalan
kalau seseorang yang dah berumur dan yang ada sakit-sakit badan, boleh ke buat skirt training? Cik Aidil, tolong jawab Cik Aidil. Okey, insyaAllah saya cuba jawab. Sebenarnya kalau kita ikut balik cadangan daripada World Health Organization, sebenarnya kita memang menggalakkan mereka yang berumur ataupun warga emas untuk terlibat aktif melakukan aktiviti senaman. Sebab seperti yang saya terangkan tadi, apabila kita meningkat usia, jisim otot warga emas ni sebenarnya akan menyusut tau. Jadi apabila jisim otot menyusut, sebenarnya aktiviti harian mereka akan terganggu seperti kemampuan untuk berjalan dengan baik akan terganggu dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya digalakkan untuk lakukan aktiviti fizikal. Jadi berbalik semula kepada soalan puan tadi, kalau seseorang yang dah berumur dan ada sakit-sakit badan, boleh ke buat senaman skirt training? Sebenarnya kita digalakkan untuk lakukan aktiviti senaman, tetapi kita kena sesuaikan balik teknik senaman yang kita lakukan ya. Jadi mungkin untuk orang yang mempunyai masalah sakit otot ataupun meningkat usia, ada jenis-jenis senaman yang tidak sesuai untuk dia lakukan. Contoh sebagai contoh senaman-senaman yang ada unsur lompat-lompat. Jadi itu akan memberi kesan kepada joint-joint tubuh badan, kata sendi-sendi tubuh badan dia lah. Jadi mungkin aktiviti senaman macam saya tunjukkan tadi, kita ada advice senaman betul. Yang pertama saya bagi tahu yang mudah, yang kedua saya tunjuk yang lebih advance kan. Mungkin boleh mulakan dengan senaman yang kurang impact, less impact, tetapi boleh memberi tekanan kepada otot tersebut. Jadi untuk senaman skirt training ni memang sesuai juga untuk dilakukan kepada mereka yang dah berumur, tetapi kena jaga balik intensiti dia supaya tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan peringkat usia. Itu tadi ya. Okey. Ni ada lagi satu soalan Cik Haidir. Soalannya bunyi, bolehkah tuan terangkan apakah teknik-teknik pernafasan semasa bersenam? Macam mana Cik Haidir? Okey. Teknik pernafasan semasa bersenam Okey, sebenarnya kalau nak diikutkan, apa yang boleh saya cadangkan adalah semasa kita bersenam sebenarnya, khususnya ketika kita lakukan senaman bebanan ketika kita melakukan menolak beban, kita perlu melepaskan nafas. Apabila kita menerima beban, kita perlu menarik nafas. Saya bagi contoh, contohnya kita sedang melakukan senaman bicep curl, kita pegang dumbbell melakukan senaman bicep curl. Okey, ketika kita mengangkat beban tadi, kita perlu melepaskan nafas, dan apabila kita turunkan beban tadi, kita boleh menarik nafas. So tujuan pernafasan yang betul dalam senaman ni adalah tujuannya adalah untuk mengurangkan tekanan dekat dalam tubuh badan kita ketika kita melakukan aktiviti senaman. Itu adalah antara teknik pernafasan yang boleh kita lakukan lah. Alright. Okey Cik Aidil, terima kasih. Dan lagi satu soalan ni, dia kata, apakah cadangan tuan untuk durasi senaman bagi satu sesi latihan? Untuk contohnya berapa lama tempoh senaman untuk satu sesi tu? Macam mana Cik Aidil? Tolong jawab. Okay. Soalan ni sebenarnya berbalik semula kepada penerangan saya pada topik yang satu tadi. Kalau kita ikut balik cadangan daripada World Health Organization, kita perlu bersenam sebanyak 150 minit seminggu, betul? Jadi kalau kita contoh, kita ambil contoh kita bersenam 3 kali seminggu. Jadi bermaksud kita perlu bersenam untuk satu sesi selama 50 minit. Sebenarnya tujuan senaman ni, durasi yang paling sesuai adalah kita perlu pastikan kita boleh memenuhi cadangan yang diberikan oleh WHO tersebut lah. Tetapi jangan pula disebabkan satu hari ada 7 minggu, satu minggu ada 7 hari, satu hari tu je yang kita sempat nak bersenam. Kita buat 150 minit tu dalam masa satu hari. Kita tak recommendkan untuk lakukan seperti itulah. Pastikan kita lakukan secara orang kata berkala. Contohnya pada hari Isnin, Rabu, Khamis, dan setiap satu sesi tu kita boleh buat selama 50 minit. Dalam masa 50 minit tu pula kita kena pecahkan pula kepada sesi warm-up, sesi senaman sebenar dan sesi cooling down, supaya aktiviti senaman tu akan jadi lebih orang kata berkualiti untuk kita lakukan. Itu adalah pandangan daripada saya lah. Okey, terima kasih Cik Aidil. Okey, ini untuk soalan terakhir. Soalannya berbunyi, benarkah bersenam pada lewat malam tidak baik untuk kesihatan? Macam mana Cik Aidil? Ini antara soalan-soalan yang orang kata tricky ataupun biasa ditanyakan jugalah. Tapi sebenarnya kalau berdasarkan amatan saya ataupun pembacaan saya,
kita tak ada orang kata exactly satu kajian lagi yang menentukan sama ada betul ke ia ni memberi kesan ataupun tidak, yang baik ataupun tidak kepada tubuh badan ataupun kesihatan lah. Tetapi kalau berdasarkan pandangan saya lah, sebenarnya exercise pada waktu malam mungkin tiada masalah, tetapi sebenarnya tubuh badan kita memerlukan masa yang cukup untuk recover ataupun rehat yang cukup untuk kita kembali pulih dan cergas. Antara waktu rehat yang paling penting dalam kehidupan kita adalah waktu tidur sebenarnya. Kalau mengikut kajian, mencadangkan kita perlu mendapatkan tidur yang berkualiti sekurang-kurangnya 6 hingga 10 jam satu hari lah. Jadi saya cuma membayangkan jika tuan-tuan melakukan aktiviti senaman pada pukul 11 malam, contohnya bermain futsal sebanyak 3 kali seminggu, bermain pada pukul 11 dan habis bermain pada pukul 12.30 malam. Sampai kat rumah pada pukul 1 pagi. Boleh kata waktu rehat tu esok pagi pukul 6 dah nak bangun pergi kerja kan. Jadi waktu rehat tu tidak cukup, waktu tidur tu tidak cukup. Jadi saya rasa itu yang boleh menyebabkan tubuh badan kita tidak dapat recover daripada aktiviti senaman tersebut, bahkan boleh memberikan orang kata tekanan ataupun melesukan tubuh badan lagi sebab kita tidak cukup rehat untuk kembali cergas untuk melakukan aktiviti harian yang lain. Itu adalah pandangan daripada saya. Okay, terima kasih Cik Aidil. Terima kasih Cik Aidil atas jawapan yang telah diberikan yang diberikan tadi. Kami berharap jawapan yang diberikan tadi sedikit sebanyak dapat memberikan faedah kepada semua. Okey, dengan berakhirnya perkongsian jawapan soalan tadi, tamatlah perkongsian senaman sihat dalam norma baru kita pada hari ini. Saya bagi pihak perpustakaan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Khaidir kerana sudi berkongsi maklumat kepada kita semua hari ini. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini dapat dijadikan semangat kepada kita untuk terus kekal sihat di mana jua kita berada. Mata bercahaya lahir dari minda yang cergas, insya-Allah. Segala yang baik datang dari Allah dan segala kelemahan adalah dari kami. Kami memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang kita bersiaran. Okay, sebelum saya menutup sesi ini, mungkin ada apa-apa kata-kata akhir yang Cik Haidir nak kongsikan kepada kami? Mungkin ada tips-tips apa-apa ke? Okey. Kata-kata akhir tu mungkin tak ada. Cuma saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh Anom Kelisa. Dia tanya, Encik Haidir, adakah senaman push-up membolehkan lengan seseorang tu makin sadar? Dia kata. Okey, saya suka dengan soalan ni. Okey, sebenarnya Anom Kelisa. Okey, senaman push-up ni sebenarnya kebiasaannya dia fokus masa dia adalah bahagian dada sebenarnya. Actually bila kita banyak melakukan senaman push-up, tubuh badan bahagian dada kita yang akan mendapat kesan daripada senaman tersebut lah. Jadi antara kesan-kesan daripada senaman weight training ataupun senaman bebanan ni adalah kalau lelaki dan perempuan biasanya kita nampak otot dia nampak lebih firm dan cantik lah. Okey, kalau cakap pasal sado tu kebiasaannya kita boleh tengok jisim otot seseorang tu berubah semakin tebal ataupun nampak lebih besar lah. Tapi sebenarnya untuk sado tu ataupun jisim otot meningkat tu tidak semudah yang kita rasa. Sebenarnya dia ada beberapa fasa yang perlu kita lalui lah. Antaranya adalah kita kena pastikan senaman yang kita lakukan tu kena ada progression. Contoh pada 2 minggu pertama kita boleh lakukan push up sebanyak 15 kali sebanyak 3 set. Jadi untuk minggu ketiga dan keempat kita kena ada peningkatan. So bila kita ada peningkatan tu baru jisim otot kita akan juga semakin meningkat supaya ia dapat sesuaikan balik dengan bebanan ataupun intensiti yang kita berilah. Jadi kalau berbalik semula pada soalan tadi, adakah senaman push up membolehkan lengan seseorang itu semakin sadar? Sebenarnya bahagian lengan tu adalah secondary muscle yang akan kena untuk senaman tersebut. Dia akan memberi kesan juga dekat bahagian lengan, tetapi bahagian utamanya adalah bahagian dada untuk senaman push up. Itu adalah jawapan daripada saya lah. Okey, kata-kata akhir saya harap apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat dimanfaatkan kepada semua. Bagi mereka yang terlepas boleh tengok balik dekat link YouTube. Mungkin admin akan ada kongsikan link YouTube untuk tengok balik bagaimana video untuk lakukan teknik senaman di rumah dan regangan di pejabat tadilah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Okey, terima kasih Cik Adil atas kata-kata akhir tadi ya. Memang banyak sangat pengalaman kita pada hari ini ya. Okey, dengan itu selesailah sudah untuk kita punya sesi sekarang, sesi hari ini. Di sini suka saya ingin maklumkan ya, untuk slot yang seterusnya petang ini iaitu slot terakhir selepas sesi ini nanti bertajuk bicara IT, pembelajaran komunikasi dan baru. Pastikan terus bersiaran bersama kami dan jangan lupa untuk mengisi Google Form yang telah dipaparkan bagi tujuan e-spell. Dan lagi satu yang paling penting, pastikan menjawab soalan kuis yang diberikan kerana hadiah yang menarik menanti anda. Sekian dulu dari kami dan ingat, senaman yang amat penting untuk kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sila.